Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah ready ke nak ke sekolah? Asal kerik-kerik ni? Tak sanggup nak ke sekolah? Apa budak teluk? Oh, kita sekolah Akan sekolah lah kot. Sebab kalau korang dah dapat 2 dos tu nampak gayanya macam nak sekolah. Tapi yang confirm sekolah ialah form 5. Yang confirm sekolah. Form 6 pun dah sekolah kan? Form 6 semester 2. Okay. Kalau korang dah second dose, untuk teluk 14 hari bulan betul Budak teluk? Betul. Budak Samta bila 18. 18 je saya nak double check. Tapi nanti ingat cancel lagi takut nanti kena sebab saya akan waktu tu saya akan cutikan korang lah. Sekejap saya tengok confirmkan balik. 14 hari bulan Khamis depan budak teluk Betul Betul. Budak Samta 18 hari Isnin. Okay. So tak apalah. 18 tu kalau kena hari Isnin tu sebuat macam hari inilah. Nanti next class tu kita buat sains 3 jam. Okay Boleh Macam hari ni sains kita habiskan terus lah. Bab ni bukanlah sampai 3 jam. Maksudnya habis bab 7 habis lah. Okay. Alright. Okay. Okey. Okey lah nanti dah 18. 8 kalau macam apa mana bawa punya kalkulator. Hilang. Lepas 18 kalau macam Syarul 18 lepas 14 hari maksudnya 2 hari bulan 11 Syarul dah boleh pergi mamak lah Betul Syarul? Baik Arul. Betul. Jom mamak. Mamak Tapi kalau tak salah kalau korang pergi mamak dengan ayah korang tak apa kot. Boleh je janji 2 dos lah. Sebab korang dikira ikut orang dewasa kalau tak salah lah Tapi tak tahulah sebab korang pun dah macam dewasa. Okey. Yang penting semua selamat dah cucuk. Alright. Nanti kalau dengan teacher jangan tanyalah. Sebab dengan teacher masih kena ikut rules lah sebab dia bagi rules kena tunggu sampai pasal keempat. Jadi dengan teacher pun tak bercadang untuk buka secepat yang boleh. Semacam kalau korang ingat yang sebelum ni, yang tahun lepas ke yang sebelum ni yang saya buka tuition ni pun kan setunggu sekolah dulu. Korang sekolah sebulan, kita masih online. Sekolah dah sekolah sebulan, kita masih online dalam sebulan tu. Kalau tak ada apa-apa, sekolah kat sini okey, kes okey, semua cantik, baru saya buka. Saya akan buat macam yang lepas juga. Maksudnya setunggu semua sekolah, lepas tu saya tunggu sebulan, lepas sebulan baru saya buka tempat tuition saya pula. Okey, yang tu semua faham Nanti korang jangan pula bila dah sekolah sibuk tanya, bila nak buka tempat tuition? Tangan, kau dah faham dah. Lepas sebulan baru saya akan buka pula. Okey? Okey, so semua dah faham biar kita biar sekolah buka dulu. Okey, apa-apa pun kalau dah cucuk, dah vaksin semua, saya harap tak ada apa-apalah. Okey Okey, jom kita mula belajar. Kita habiskan terus bab ni hari ni. Okey, saya nak korang cuba jawab berdasarkan apa yang korang dah belajar sebelum ini. Kalau boleh janganlah main tembak je ya. Okey.
Okey, so nombor 1 seperti biasa Afi. Okey. Antara pernyataan yang berikut manakah tidak betul tentang hormon? Hmm. Hormon terdiri daripada protein. Ya, hormon memang terdiri daripada protein. Okey. Hormon diangkut kalau dalam sistem badan kita, yang mengalir dalam badan kita ialah darah. Okey, memang diangkut dalam darah. Selain daripada hormon, darah juga dia mengangkut oksigen. Sebab itulah kalau kita ada masalah dalam aliran darah, mungkin aliran darah pressure dia rendah, ataupun aliran darah tak sampai, ataupun ingat bagaimana aliran darah tu dapat mengalir di dalam badan kita, diangkut dalam badan kita, disebabkan oleh darah dalam badan kita dia mengalir disebabkan oleh jantung. Sebab itulah korang perasan kalau dalam TV ni asyik buat iklan pasal penyakit jantung kan. Sebab darah ni dia mengepam, dia dipam oleh jantung ke seluruh organ di dalam badan termasuk otak. Okey. Walaupun darah tu sampai ke tangan, sampai ke bahagian organ yang lain, tetapi dia juga harus sampai ke otak. Kenapa? Sebab otak ni pula dia memberi signal ataupun memberi arahan untuk memastikan organ-organ lain ni berfungsi. Okey. So, memastikan organ-organ lain berfungsi. Okey, mungkin korang perasan, ingat tak ada 2-3 hari lepas ada penyanyi yang buta tu, Kalibaskas tu, yang baru dapat anak tu. Ingat tak? Anak yang meninggal tu ya? Azmi Kalibaskas kan? Okey. Dia dah tunggu anak 10 tahun tau. 10 tahun. Dapat Allah bagi pinjam 3 hari je. Macam mana perasaan dia? Sedulu pun nak dapat anak pertama 5 tahun. Dia lagilah 10 tahun. Lagi sakit tau. Okey. Dah lah ujian dia dengan buta. Lepas tu tak susah dapat anak pula. Dia tak ada masalah. Tak ada masalah tapi rezeki. Okey. Serasa sebab anak dia tu meninggal disebabkan kegagalan organ bahagian badan, organ-organ. Okey, maksudnya sebaca tu dia kata masa dia lahir semua sempurna, memang sempurna, nampak semua sempurna. Tetapi ada masalah dalam badan dia. Maksudnya doktor perasan lepas hari ke macam tu, doktor perasan dia tak bergerak, macam tak bergerak sangat. Tak bergerak sangat dan memerlukan bantuan oksigen. Tak serasa lahir cuma cukup bulan. Kena bantuan oksigen. So doktor cek ada masalah pada otak, kalau tak salah kalau saya tak salah ada masalah pada otak. Okey. So bila kita tengok, okey, ini apa yang kita belajar lah. Bila dikatakan masalah pada otak ni, maksudnya ada juga masalah pada jantung lah, yang serasa lah. Sebab darah tu gagal tak sampai kepada otak dan otak pula tidak dapat memberi maklumat kepada tangan, tubuh badan dia untuk bergerak. Jadi menyebabkan macam mana kalau itu saya baca doktor kata memang ada masalah pada otak. Memang nak cakap tak boleh nak buat apa lagi lah. Cuma mengharapkan keajaiban je pada Allah. So doktor akan nasihatkan tu untuk dia akan tarik alat pernafasan dan dibiarkan meninggal dengan sendirinya lah. Macam orang kena COVID. Sama juga di alat pernafasan,
Dan kalau dah tak boleh nak selamatkan lagi, dia akan tarik alat pernafasan kalau sehingga dia meninggal dengan sendirinya lah. Macam tu. Okey, tapi itulah 3 hari saja sempat hidup di dunia. Okey. Okey, hormon dirembes oleh kelenjar tidak berduktus. Okey, ni betul. Satu hormon hanya boleh mempengaruhi satu organ sasaran. Tak juga. Kadang-kadang dia memerlukan 2 atau 3 hormon untuk mempengaruhi satu organ sasaran. Bermakna jawapan dia adalah D. Okey, ini cerita pasal hormon. Okey. Jom kita tengok nombor 2. Okey, Aina Nabilah, cuba bacakan jawapan nombor 2 dan jawapan. Antara yang berikut manakah bukan peranan hormon? Bukan peranan hormon. Mengekalkan keseimbangan badan. Mengekalkan keseimbangan badan. Bukan. Hormon ni dia bukan digunakan untuk mengekalkan keseimbangan badan. Ada bahagian lain yang pada organ manusia ni yang akan digunakan untuk mengekalkan keseimbangan badan. Terutamanya bahagian otak. Okey. Antara organ yang digunakan untuk mengekalkan keseimbangan badan. Okey, kita tengok nombor 3. Okey, Ali Daniel. Nombor 3. Raja 1 menunjukkan kedudukan bagi 4 kelenjar endokrin dalam badan. Bahagian berlabel yang manakah dikenali sebagai kelenjar induk? Kelenjar yang paling penting dalam tubuh badan manusia. Paling penting. Okey. Cuba. D. Dongki. Awak bagi jawapan apa? Dongki. Z. Bukan. Kalau Z ni kalau tak salah insulin insulin. Saya tak kata dia tak penting. Tapi kalau tak ada dia pun masih boleh cucuk. Cucuk So bahagian yang paling penting ialah ni W. Apa ni? Kelenjar apa ni? Yang mengeluarkan apa ni? Siapa tahu? Alah, saya lupa dah nama dia apa. Kelenjar thyroid. Thyroid. Ke pituitari. Saya lupa dah nama dia. Okey, tapi bahagian W adalah bahagian yang paling penting. Okey? Sebab dia punya bahagian ni juga mengawal kebanyakan organ-organ badan yang lain. Okey, nampak tak betapa pentingnya nombor 3 ni? Okey, kelenjar nombor 3 ni. Okey, Aziz, bacakan soalan nombor 4 dan cuba jawab. Antara bahagian label dan hormon yang dirembeskan yang berikut, manakah tidak dipadankan dengan betul? Manakah yang tidak dipadankan dengan betul? Cuba Aziz. Okey, gambar dia kat sini Saya kecilkan sikit. Alah, tak nampak pula. Tu. Manakah yang tidak dilabelkan dengan betul? Yep. B. Bola Bola. Jawapan dia ialah C. Progesteron. Progesteron ni kalau tak salah rasa hormon yang berkaitan dengan pembiakan Okey, tengok W tu ialah hormon pertumbuhan. Sebab itulah kalau orang tu ada masalah dengan hormon pertumbuhan ni, salah satu genjala dia akan menyebabkan bantut. Okey. Manakala X adalah hormon thyroxina thyroid Okey.
Progesteron ni kalau ikutkan dekat sistem pembiakan lah. Lepas tu Z tu betul insulin yang saya cakap tadi, pankreas. Nama organ tu adalah pankreas. Okay. So nombor 6, Haifa. Nombor 5, sir. Nombor 5. Oh, terlajak pula. Nombor 5. Apakah fungsi hormon yang dirembeskan oleh Z? Jawapannya A. Mengawal aras gula dalam darah. Yes, mengawal aras gula dalam darah. Okey. Saya tak pastilah, mungkin ada di kalangan korang ada ahli keluarga yang kena cucuk insulin ni. Maksudnya kalau dia kena cucuk insulin ni, dia ada masalah pada organ bahagian Z, iaitu pankreas, sama ada dibuang terus. Sebab tu dia bergantung kepada kena cucuk. Saya tak pastilah. Maksudnya dia ada masalah pada organ di Z tu lah. Okey. Okey, kita ada anak murid Sir. Anak murid Sir ada, tak salah Sir, ada 6 adik-beradik. Sekarang dia adik-beradik dia yang kelima yang tengah tuition dengan Sir, darjah 6. 4 adik-beradik yang atas ni abang, kakak, abang, kakak laki-laki. Dia orang ni kena kena cucuk arwah atuk dengan nenek. Atuk dia baru meninggal tahun ni. Okay. Masa dia orang, sebab mak dengan ayah pun sibuk kerja, so dia orang ni, adik-beradik ni kena gile-gile cucuk atuk dan nenek sebab masalah insulin ni. Nampak? Sampai sekarang kalau tak salah Sir, yang nombor 4 yang cucuk kot, nombor 4 kalau tak salah Sir. Maksudnya lepas ni yang darjah 6 tu pula kena belajar cucuk nenek. Tinggal nenek je lah, dulu atuk dengan nenek kena jaga. Hari-hari kena pergi cucuk kecil-kecil dah belajar jadi doktor. Okey. So tak nak bagi tahu lah nama dia tapi dia dah lama dah mencucuk atuk dan nenek. Kenapa sebab nak pergi hospital kan, nak pergi klinik kan, nak kena beratur ke apa sebab semata-mata nak cucuk. So lebih baik dia orang belajar sendiri. Jadi dia orang adik-beradik lah gila-gila mencucuk. Kan? Nampak? Cucuk untuk insulin ni. Okay, nampak mengawal aras gula dalam darah. Kalau tak dapat kawal aras gula dalam darah ni, bukan dia kata bahasanya yang mengawal aras gula dalam darah. Tetapi kalau tak ada insulin ni, dia tak boleh menukarkan gula ni kepada tenaga. Jadi kalau kita minum air-air yang bergula ni, kalau dia tak dapat tukar pada tenaga, dia boleh merosakkan buah pinggang satu dan menyebabkan seseorang tu menjadi lemah. Sebab gula ni dia tukar kepada glukos, salah satu sumber tenaga dalam badan. Okey, tu yang korang kena tahu. Sebab itulah dia perlukan insulin. Okey. So Syarul nombor 6. Nombor 6. Apakah penyakit yang akan dihidapi oleh seseorang jika hormon dirembeskan oleh X berkurangan? Kat bahagian leher, penyakit kat bahagian leher apa dia? Jawapannya yang besar-besar kat bahagian leher tu. Apa nama dia? Apa Apa nama dia bahasa Inggeris? Kita panggil beguk. Tapi nama sains dia apa? Apa dia? Popular juga ni. Bukanlah diabetes kan? Dah sasar bukan diabetes. Bukan. Ni jawapannya A. Goiter. Nama dia bukan beguk. Nama dia goiter. Kalau belajar sains, korang tak boleh tulis beguk. Korang kena tulis goiter. Okey, Syami nombor 7. Antara yang berikut, manakah tidak berlaku terhadap seorang perempuan apabila perembesan progesteron adalah
kekurangan. Jawapannya A, kemandulan. Tidak berlaku terhadap seorang perempuan apabila perembesan progesteron adalah berkurangan. Tidak berlaku. Berlaku kalau progesteron tu kurang, dia boleh juga menyebabkan kemandulan. Okey. Dan juga boleh menyebabkan keguguran dan juga boleh menyebabkan kita haid yang tidak lengkap. Jadi jawapan dia adalah C, iaitu menyebabkan peningkatan tekanan darah. Okey. Saya tahu sikitlah pasal ni. Okey. So sebab itulah kalau orang perempuan ni yang dah berkahwin ni, dia ada masalah keguguran ni, jadi dia ada kekurangan dari segi perembesan progesteron. Biasanya kalau dia dapat detect yang ada masalah kekurangan progesteron ni, biasanya klinik atau hospital akan bagi ubat lah untuk meningkatkan kadar progesteron dalam badan dia, sebab dia adalah salah satu hormon yang nak memastikan penempelan embrio di dinding uterus, Okey. Okey. Kalau cerita pasal kita haid yang tidak tetap ni, dia ni maksudnya orang ni dia punya kita haid ni tidak mengikut hari yang sepatutnya. Rasa berapa kita haid berapa hari ni? 28 ni. Sepatutnya kita haid ni dia ada 28 hari. Orang lelaki ni kena tahu sebab nak jadi suami kan. Dia 28 hari. Jadi dia tidak mengikut hari 28, bukan tepat 28, mungkin 25, 26, 27 tu okeylah. Tapi mungkin dalam sebulan datang, perempuan fahamlah maksud datang tu ya. Lepas tu tak datang, lepas tu datang, tak datang sampai 3 bulan. So dia ada masalah kita haid yang tidak tetap. Jadi macam kalau masih belajar ke apa ada masalah yang tu kan, dia dah kena buat, kena check dah dengan doktor supaya masalah tu dapat diatasi sebelum dia dewasa lah. Maksudnya kena buat check dengan doktor. Okey. Sebab dia kalau kita tak jaga dengan baik, tak buat pemeriksaan dengan betul, dia akan menyebabkan salah satu sebab itulah kemandulan. Kan biasa kan kalau bila pasangan ni tak ada anak ni yang disalahkan ialah perempuan. Itu biasa. Tapi laki pun ada penyebab juga ya. Kalau penyebab laki tu yang XY tu kan. Okey. Okey. Jom ada soalan tanya? Tak ada Okey, kita pergi nombor 8 balik. Afi. Nombor 8. Pilih padanan yang betul tentang kategori dadah dan contohnya. C. Okey, jawapan dia adalah C. Pandai kau. Betul tak tu Okey. Ubat halusinogen. Marijuana. Memang marijuana ni ada juga digunakan dalam proses penghasilan ubat. Biasanya untuk orang-orang yang ada mengalami masalah sakit jiwa. Sakit jiwa ada, memang ada. Sebab memang ada doktor pakar sakit jiwa. Memang ada bahagian yang berkenaan. Kita nampak kadang seseorang tu kadang kita nampak normal, tetapi jiwanya ada masalah. Memang kalau kita tengok sekarang ni kat Malaysia ni, banyak contohnya orang yang sakit jiwa ni, tengok orang yang bawa kereta tak lalu lorong yang sepatutnya. Perasan tak? Kan? Sampai sehingga menyebabkan
kematian. Okey? Okey. So kita tengok nombor 9. Okey, Aina Nabila, nombor 9. Senarai di bawah menunjukkan beberapa contoh untuk satu kategori dadah, candu, morfin, heroin. Antara yang berikut, manakah bukan kesan dadah yang ditunjukkan di atas terhadap koordinasi badan? Bukan kesan dadah. Menyekat batuk, Menyekat batuk. Meningkatkan tekanan darah, jawapan dia. Dadah, batuk pun sebahagian daripada dadah ya. Sebab itulah orang-orang yang hisap dadah ni, batuk pun boleh jadi. Dia punya dia punya ketagih dia. Buat batuk. Dia makan dalam dos yang besar dan banyak lah, mungkin menyebabkan hayal lah. So kesan dadah tu memang boleh menyekat batuk, sebab ubat batuk yang kita beli tu orang-orang tu dia minum batuk dengan banyak. Okey, janganlah cuba tak baik untuk kesihatan. Ya betul lah, dadah tu dia melegakan kesakitan. Kalau contoh dalam sukan, kalau korang tengok orang tu sakit kaki ke, kena langgar ke kaki dia kan, di tackle kan, kalau korang perasan dia spray, itu adalah kesan dadah lah, sebab dia hanya menggunakan untuk melegakan kesakitan. Okey, ubat tidur, tak boleh tidur, makan ubat tidur pun ada sebab itulah kalau tak boleh tidur kita cuba elakkan makan ubat tidur ni, sebab dia akan menyebabkan kita bangun tidur dalam keadaan yang tidak baik lah, maksudnya lemah, badan lemah. Okey, hanya orang-orang yang dibenarkan saja boleh. Okey, so kita tengok nombor 10, Ali Daniel. Maklumat di bawah menunjukkan kesan dadah X terhadap koordinasi badan. Apakah dadah X? Apa dadah X ni? B. B Kafina. Okey, jawapan dia ialah cannabis. Sekejap. 10. Oh B, betul-betul B, sorry Jawapan dia adalah B, Kafina. Kafein. Kafein ni kalau tak salah dia ada dalam kopi kan? Kopi. Air kopi, tapi dalam ada dalam kuantiti yang dibenarkan lah. Sebab itulah kalau korang minum kopi, korang akan rasa segar. Segar. Sebab tengok jawab kat sini. Meningkatkan denyutan nadi dan tekanan darah. Sebab dia meningkatkan kadar aliran darah dalam badan. Sebab tu dia segar pada waktu itu. Okey. Kalau tak salah dalam rokok pun ada Okey. Sebab itulah orang merokok ni kan dia mengantuk, merokok, tak nak tidur. Tapi dia juga boleh menyebabkan ketagih. Sebab tu kalau orang merokok ni dia susah nak berhenti. Sama juga dengan orang minum kopi ni. Susah nak berhenti. Tapi kalau dia nak berhenti tu, memang badan dia tu perlu melalui satu proses yang lama lah untuk berhenti minum kopi ni. Macam sebelum ni pun kuatlah juga minum kopi kan pagi dengan tengah hari. Tapi sekarang dah berjaya lah berhenti. Ambil masa jugalah sebab menyebabkan badan kita lemah, banyak makan. Sebab kafein ni dia juga kopi ni juga menyebabkan kita ni mengurangkan kita kurang makan, menyebabkan kita kurang makan. Okey, kafein. Okey. Seterusnya kita tengok nombor 11. Okey Aziz, nombor 11. Antara yang berikut tu. Antara yang berikut, manakah kesan kanabis terhadap koordinasi badan? Kanabis.
Cuba je. Jawapannya B. Jawapannya B. 11, jawapannya C. Mengherutkan cara otak menterjemahkan impuls dari neuron ke deria. Okey, bila dia akan menyebabkan otak tu tidak dapat berfungsi dengan baik lah, tidak dapat memberi maklumat dengan tepat. Okey, sebab tu dia kata mengherutkan cara. Okey, nombor 12, Haifah. Apakah kategori dadah bagi alkohol? Jawapannya Kategori dadah bagi alkohol. Alkohol pun kategori dalam dadah. jawapannya A. Yes, ubat penenang opiat. Okey, nombor 13, Syarul. Tiga belas 13. Sekejap. Antara yang berikut manakah bukan kesan pengambilan alkohol yang berlebihan terhadap kesihatan? Jawapannya jawapannya C. Kegemukan kerana minuman alkohol mengandung kalori tinggi. Tak tepat lah. Orang minum alkohol ni tak adalah semuanya gemuk. Jawapan yang tepat dia jawapannya B. Merangsang sistem saraf pusat dan periferi. Dia tidak akan menyebabkan sistem saraf pusat. Tidak akan merangsang sistem saraf pusat dan merosakkan adalah. Merangsang tu salah. Merosakkan Merosakkan dia betul. Okey, Syami, nombor 14. Antara yang berikut, manakah tidak akan mempengaruhi minda seseorang secara terus? C. Pemakanan tak seimbang. Pemakanan yang tak seimbang. Okey. Kalau kita ada kecederaan otak, memang dia akan mempengaruhi minda seseorang. Kalau biasa orang ada kecederaan otak ni, biasanya lah kalau kau nampak dia akan koma. Okey. Koma dalam tempoh yang lama. Macam contoh dekat Arab Saudi, ada putera Arab Saudi lah. Lebih pada 10 tahun koma. Tapi tak apalah, dia pun putera kan, kaya kan. So dia pakailah alat pernafasan semua sehingga ke hari ini masih belum sedar. Tapi dia tak sedar, cuma dia sekarang ni dah boleh menggerakkan jari macam itulah. Tapi masih belum buka mata. Okey. Okey Afi, nombor 15. 15. Antara yang berikut ni. Antara yang berikut manakah kesan kanabil terhadap Yang tengah. Yang antara berikut manakah tidak benar? Antara berikut yang manakah tidak benar tentang seseorang yang mempunyai minda yang sihat dan waras? Benar tentang seseorang yang mempunyai minda. Tidak benar tentang seorang yang mempunyai minda yang sihat dan waras. Cuba. C? Ya, jawapannya C. Okey. Tidak akan menghadapi masalah apabila menghasilkan idea yang baru. Tidak benarlah. Kadang-kadang orang sihat yang waras pun mempunyai masalah untuk menghasilkan idea yang baru. Okey. Aina Nabila, nombor 16. Antara kelenjar endokrin dan fungsinya yang berikut manakah tidak dipadankan dengan betul?
Senang je ni. Tengok betul-betul. Apa Aina jawapan dia? C. 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 Jawapan dia B lah. Testis mengawal perkembangan ciri seks sekunder perempuan. Testikel mengawal perkembangan ciri seks sekunder Ya lelaki. Allah. Oh bahaya ni. Bahaya ni, nanti awak tak dapat bezakan yang lari kat Thailand tu. Okey. Okey, Lidania nombor 17. Ada dua menunjukkan seseorang menghidapi goiter. Penyakit disebabkan oleh kekurangan sejenis hormon yang dihasilkan oleh. Tadi baru kita tengok. Apa dia? Kelenjar apa? Kelenjar tiroid. Thyroid. Jawapan dia adalah A. Okey, nombor 18 Aziz. Antara jenis dada yang berikut manakah digunakan sebagai ubat tidur yang boleh melambatkan tidak balas badan? Tadi baru je tadi. A. Ya? A. A, betul. Jawapan dia ialah opiat, satu ubat penenang. Okey, nombor 19 Haifah. Antara yang berikut manakah bukan kesan alkohol terhadap sistem saraf? Jawapannya D. D, melegakan kesakitan dan menahan batuk. Okey, alkohol bukan bukan fungsi dia. Okey, Syarul nombor 20. 20 kejap 20 Raja 3 menunjukkan satu kelenjar endokrin. Kekurangan hormon yang dirembes oleh kelenjar S akan menyebabkan Tadi jawab juga soalan ni. soalan tadi kan, beguk. Macam tadi juga. Beguk. Mana tahu? Jawapannya A. A, goiter. Dia cuma besarkan je gambar Raja. Okey, Syami nombor 21 yang belah kiri sekali yang gambar Raja tu. Raja 4 menunjukkan sistem endokrin manusia. Pilih pemadanan yang betul untuk kelenjar endokrin berlabel dan fungsinya. Jawapannya A. So 21 jawapan dia A, yes. K itu mengawal penembesan hormon oleh kelenjar endokrin lain, K. Sebab tu K itu antara kelenjar yang penting dalam sistem tubuh badan manusia. Kalau ada masalah sebab dia berkaitan dekat otak kalau ada masalah bahayalah. Okey, Afi nombor 22. Maklumat di bawah menunjukkan kesan sejenis dada terhadap koordinasi badan. Memperlahankan sistem saraf pusat, membuatkan pengguna berasa mengantuk dan kurang cemas, memperlahankan aktiviti jantung dan sistem respirasi. Okey. So, antara kumpulan dadah yang berikut? Antara kumpulan dadah berikut yang manakah mempunyai kesan yang ditunjukkan di atas? C, ubat penenang. Yes, ubat penenang. Dadah alkohol tadi kan disebut. Okey, ni ubat penenang opiat. Biasa digunakan
Okey, ni gambar ni lagi. Okey, Aina Nabilah. Raja 5 menunjukkan seorang menghidapi sejenis penyakit kekurangan hormon. Antara penyertaan yang berikut, manakah tidak benar tentang penyakit ini? Oh, dia cerita pasal pemakanan Di dihindari dengan makan lebih banyak makan laut. Oh, salah. Sekejap. Antara yang berikut yang mana tidak benar. Dia boleh 23. Tak tepat jawapan dia C. Oh. 23 jawapan dia C. Ia boleh dihindari dengan mengurangkan pengambilan lemak. Okey. Sekejap sekejap. Ha? Ambil apa? Okey, sekejap tadi sorry Hafiz Zakwan tadi datang. Korang pun boleh dengar kot bunyi motor dia. Okey, Alif Daniel nombor 24. Antara yang berikut manakah adalah kesan daripada ketidakseimbangan hormon? Okey, dia ada A, B, C, D D tu semua 1, 3, 4. Okey, boleh cuba. Kesan ketidakseimbangan hormon ni untuk perempuan Kalau dia tak ada ada masalah hormon, apa kesan dia? Ada satu tu tak mungkin berlaku lah kalau dia ada masalah hormon. Cuba Alif Daniel. A ke B? Apa jawapan dia? B. B, bola. Bola Okey, jawapan dia adalah D. Kalau dia ada masalah ketidakseimbangan hormon, dia akan tidak ada kalau dikata manakah adalah kesan dari ketidakseimbangan, mana boleh dia akan mengalami masalah untuk hamil so yang lain-lain tu adalah kesan daripada ketidakseimbangan hormon. Okey. Sebab itulah macam saya dah cerita tadilah untuk perempuan ni dia kena ambil tindakan segera. Okey. Okey.
Seterusnya kita tengok nombor 25. Aziz. Antara hormon yang berikut, manakah mengekalkan penebalan dinding? Tadi pun saya ada baru cerita kat tadi, awal-awal tadi. Ada soalan tanya pasal hormon ni. A. Jawapan dia A. Progesteron. Progesteron ni penting untuk mengekalkan penebalan dinding. Ingat saya cakap tadilah penting untuk penempelan embrio. Okey. Nombor 26. Haifa. Seorang wanita bergelak apabila diukur oleh perompak. Antara tindak balas berikut, manakah berlaku dalam badan wanita tersebut? Jawapannya 1 dan 3. A. 1 dan 3, kadar denyutan jantung meningkat dan aras glukosa darah turut meningkat. So jawapan dia adalah A. Okey. Nombor 27. Syarul. Rajana menunjukkan satu kelenjar endokrin berlabel P. Dia tadi soalan ni. Hormon yang dihasilkan pada P adalah jawapannya A. Nombor 27, jawapan dia adalah C. 1 dan 4. Kejap Oh, ya, itu dia. Ada tak bawa Kejap ya.
Okey. Kita sambung balik. Tadi sampai siapa tadi Syarul kan? Tadi Syarul. Okey, Syami nombor 28. Antara yang berikut manakah benar tentang sistem endokrin? Jawapannya B. Ya, jawapan dia adalah B, iaitu terdiri daripada kelenjar tanpa duktus. Tadi awal-awal tadi ada kan? Okay, banyak sangat gangguan hari ni. Okey, 29. Afi. Saya 7 menunjukkan sistem endokrin manusia. Apakah hormon yang dirembeskan oleh P? Hormon ni pernah jadi tajuk lagu. Tajuk lagu. Tajuk lagu Fazal Tahir. A. Mana ada lagu nama Taruksin? Ada jawapannya D. Adrenalina. Betul lah, ada lagu nama dia Adrenaline. Dia pakai nama bahasa Inggeris, Adrenaline. Maksudnya adrenaline ni maksudnya macam aktif. Okay, adrenaline ni dia macam dia apa macam mana cakap dia meningkatkan kadar metabolisme badan. Macam itulah. Okey. Sebab tu tajuk dia pun adrenaline. Okey, memang ada tak percaya tengok dekat YouTube. Okey. Ana Nabila 30. Antara keadaan yang berikut manakah mengakibatkan kekerdilan? Tadi dah cakap tu, senang je ni. Apa jawapan dia? Ana Nabila? Kedil. Berkaitan dengan hormon apa tu? A. Hormon pertumbuhan. Okey, nombor 31. Ali Daniel, ni yang kesan ketidakseimbangan. Kesan ketidakseimbangan hormon yang manakah adalah betul? Senang juga ni. Hormon yang popular. Hormon yang tadi secerita anak murid secucuk-cucuk tu. Mana satu Ali Daniel? Jawapan dia C, insulin, diabetes mellitus. Lepas tu saya kata paling popular. Okey, Aziz, nombor 32. Saja 8 menunjukkan kelenjar endokrin dalam manusia. Apakah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar K, L dan M? Jawapannya A. Jawapannya B, thyroxina K, L insulin. Pankreas kan? M adelina baru tadi. Okey. Okey, nombor 33. Haifa. Goiter berlaku kerana kekurangan P yang diperlukan untuk penghasilan Q. So, apakah itu P dan Q? Apa dia Haifa? Jawapannya D. D, iodin dan thyroxina. Okey, Syarul. 34. Ya sir, sekejap. 34 Ya, betul. 34 tak nampak sekejap. Sekejap Tu. 34 darjah 9
Darjah 9 menunjukkan fungsi hormon P. Fungsi hormon P. Mana fungsi hormon P dalam pengawal aturan paras glukosa dalam darah. Glukosa. Glukosa. Okey. Apakah itu hormon P? Yang popular yang cucuk-cucuk tadi. Insulin C. C. Okey, glukosa ditukarkan kepada glukogen. Glukogen tu adalah salah satu sumber tenaga. Okey. Syami, nombor 35. Antara yang berikut manakah adalah padanan yang betul? Hormon ni jalan dengar. Ada 2 hormon jalan dengar, salah satunya. Jarang dengar. A jawapan dia, hormon antidiuretik. Merangsang penyerapan semula air dalam ginjal. Okey, last sekali ialah nombor 36. Maklumat berikut adalah tentang hormon Q. Menyediakan badan untuk menghadapi satu kecemasan ataupun satu situasi yang kritikal. Okey, merangsang badan untuk menjana haba apabila suhu persekitaran adalah rendah. So, apakah hormon Q? Okey. Yang ini dia meningkatkan kadar metabolisme badan. Hormon ni adalah tajuk lagu. Adrenalina. Okey, jawapan dia adalah B. Okey. Jom kita tengok soalan seterusnya. Okey, tak apa. Yang ni saya akan baca dan saya akan bagi jawapan. Cuma korang kena baca dan terus ingatlah. Okey. So, Rajah 1 menunjukkan sistem endokrin manusia. So, kita ada kelenjar thyroid. Okey. Kita ada pankreas. Kita ada testis. So, lengkapkan jadual 1. So, kalau kelenjar thyroid, dia akan merembeskan hormon thyroxina. Thyroxina. Okey, ejaan dia thyroxina. Kalau pankreas, ni pankreas paling popular hormon apa? Hormon popular yang cucuk-cucuk kat badan orang tu apa? Lupa dah, yang anak murid saya cucuk tu. Insulin. Insulin. Testis, hormon yang ada dirembeskan dalam testis. Kalau lelaki tak tahu, kena tukar jantina lah ni. Hormon apa? Testosis. Testing. Testos. Testos? Testos. Bukan mentos. Hormon apa? Testosteron. Restoran pula. Apa kau mengarut ni? Kejap. Hormon testosteron. Okey. Ni lelaki kena tahu. Okey. So, soalan B. Namakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar thyroid. Ni Syarul banyak jawab tadi ni. Yang dekat tengkuk. Apa Syarul? Goiter. Kekurangan hormon yang dirembeskan oleh pankreas. Pankreas kan insulin. Penyakit apa tu kita panggil? Penyakit apa? Dia ada nama dia nama dia nama sainsnya diabetes mellitus. Diabetes mellitus.
Okey, C. Namakah kelenjar induk dalam sistem endokrin manusia? Kelenjar pituitari. 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 Okey. Itu jawapan dia. Okey, Raja 2 menunjukkan pengelasan dadah. Okey, kita ada kategori dadah iaitu stimulan, iaitu ubat perangsang. P, marijuana, ganja, LSD. Lepas tu kita ada depressant. Q, morphine. Alright. Kenal pasti jenis P dan jenis Q. Jenis P ialah ni tadi tu siapa yang pandai teka tadi ni? Ada Hafiz ada teka tu. Dia teka jenis dadah ni. Yang P ni. Dah lupa ke Hafiz? Apa tu? Mula dengan huruf H tu. Macam hayal-hayal tu. Hallusinogen. Okey, hayal-hayal lu ya. Ni banyak budak U suka ni. Nanti korang belajar masuk U korang tahulah. Okey. Q, morphine. Morphine ni lebih kepada ubat penenang. Okey. Biasa kalau ni biasa kalau kita tangkap polis ni, kalau orang yang driver lori ke ganja syabu. Okey, B. Contoh bagi ubat perangsang. Okey. Ubat perangsang ni banyak disebutkan oleh pihak polis. Kalau kau dengar berita, banyak disebutkan oleh pihak polis. Banyak disebutkan oleh pihak polis. Selalu biasa dekat kenderaan lah, pembawa-pembawa kenderaan perdagangan ni. Amfetamin. Kalau kau perasan polis selalu sebut. Merampas amfetamin, positif amfetamin. Okey. Berikan satu kesan Q terhadap koordinasi badan. Okey, Q tu, morfin ni, dia digunakan untuk melegakan sakit. Okey. Ataupun melegakan batuk. Okey. Jadi kalau kita makan ubat batuk berlebihan, dia jadi dadah lah. Dah tak betul lah. Cara yang tak betul. Okey, D pula. Apakah yang dimaksudkan oleh penyalahgunaan dadah? Okey. Kalau kita tengok apa maksud penyalahgunaan dadah ni? Pengambilan dadah berlebihan bukan untuk tujuan rawatan dan tanpa nasihat atau rawatan doktor. Contoh, orang ambil ubat batuk. Korang tak batuk pun, tapi korang telan ubat batuk. Tu dia jadi penyalahgunaan dadah. Okey, tapi memang kalau kita sakit, sepatutnya kita kena jumpa doktor untuk mendapatkan nasihat ubat apa ni yang kita kena makan. Sepatutnya kalau prosesnya jumpa doktor dulu, barulah kita pergi ke farmasi sepatutnya. Okey, berikan satu contoh kesan penyalahgunaan dadah. Okey, kalau kita salah gunakan dadah, dia akan menyebabkan biasa orang yang sab dadah ni, dia tidak boleh bertutur dengan jelas.
Yang pertama sekali tak boleh bertutur dengan jelas. Ini yang kita nampak. Okey. Nampak. Okey. Seterusnya yang tadi yang apa yang popular untuk Afi tadi, apa tu Afi? Halusinasi. Suka ya Afi ya. Seterusnya malnutrisi. Okey, malnutrisi. Seterusnya dia akan menyebabkan koordinasi saraf merosot. Okey, maksudnya boleh dikatakan dia boleh merosakkan sistem saraf. Okey, kita tengok nombor 3. Okey, ni sistem endokrin untuk perempuan Okay, sistem endokrin untuk perempuan kita ada V, W, X, Y dan Z. Okey. So, kelenjar manakah dikenali sebagai kelenjar utama? Okey, kelenjar utama dia ialah kelenjar V. Okey. Namakan kelenjar W, kelenjar tiroid. Okey, tiroid. Okey. Apakah kesan kekurangan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar W iaitu kelenjar tiroid tadi tu? Dia akan menurunkan kadar metabolisme. Menurunkan kadar metabolisme. Okey, nyatakan satu fungsi bagi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar Y. Mengawal aras glukosa. Okey, itu insulin tadi tu, pankreas Okey. So kita tengok soalan E pula. Rajam 4 menunjukkan dua individu iaitu P dan Q. Individu P mempunyai ketinggian abnormal, maksudnya dia terlalu tinggi berbanding dengan individu Q yang mempunyai ketinggian yang normal. Apakah yang menyebabkan ketinggian abnormal? Okey, ketinggian abnormal dalam individu P. Ketinggian abnormal dalam individu P. Okey. Dia disebabkan perembesan hormon pertumbuhan dengan berlebihan. Dia terlebih. Hormon pertumbuhan tu dia dirembeskan dengan banyak. Tak dapat dikawal. Okey. Namakan sistem endokrin yang bertanggungjawab. Apa sistem endokrin yang menyebabkan dia ni jadi macam giant? Bukan giant dalam cerita Nobita tu, bukan. Dia tinggi Kelenjar pituitari. Okey. Mungkin pada zaman sekarang boleh dikawal ada ubat ataupun mungkin boleh buat pembedahan pada zaman dahulu tak boleh nak kawal lah. Okey, seterusnya nombor 4. Sistem endokrin manusia kita ada P. Tengok dia ulang-ulang soalan gambar rajah tu. Saya rasa korang boleh hafal lah senang-senang hari ni je. PS tadi Syarul yang popular. QTRQ. Okey, ni untuk lelaki ni. Okey. Apa untuk P? P ialah kelenjar pituitari. Okey. Q ialah pankreas. Organ dia ialah pankreas. Yang insulin tadi. R ialah ovari. Perempuan ni tadi Okey. S ialah kelenjar tiroid. Okey. T ialah kelenjar adrenal.
Ni yang tajuk lagu tadi, adrenaline. Okey. Lepas tu U ialah testis. Alright. Okey. Namakan hormon yang dirembeskan oleh Q. Insulin. Insulin Okey, apakah kesan membuang kelenjar Q? Tadi ada cerita dia buang pankreas. Apa akan berlaku? So, kalau dia buang Q, dia tidak boleh menghasilkan insulin, kena cucuk lah. So, kalau tak ada Q tu sebenarnya dia akan menyebabkan diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Okey. So, kita ke bahagian C. Okay, seorang wanita cuba menentang perompak apabila dia diancam di tempat letak kereta. Pada masa itu, kelenjar yang manakah yang akan dirangsang untuk merembeskan hormon? Terangkan bagaimana hormon yang dirembes membantunya untuk menghadapi keadaan kritikal itu. Okey, tunggu kejap. Bagi jawapan. Nanti kita tengok sama-sama jawapan dia. Okey, ini jawapannya. So, kelenjar adrenal dirangsang, hormon adrenalin lah. Okay, kalau berlaku proses macam ni akan merembeskan hormon adrenalin. So, kelenjar adrenal dirangsang untuk merembeskan lebih banyak adrenalin. Okey, peningkatan kadar pernafasan. Okey,
untuk membawa lebih banyak oksigen ke dalam badan. Okey, ingat siapa yang pump oksigen tu? Jantung. So, denyutan jantung akan mengepam dan mengangkut oksigen dan glukosa ke sel badan dengan cepat. Nampak? Fungsi jantung tadi saya dah pernah cerita tadi yang awal tadi. Lebih banyak oksigen dan glukosa dibekalkan kepada otot disebabkan oleh peningkatan kadar metabolik. Pengoksidaan glukosa tadi tu telah digunakan dalam bentuk tenaga, telah digunakan. So, dia digunakan, dia hasilkan lebih banyak tenaga. Okey, nampak? So, pada keadaan sini dia sistem badan akan menghasilkan lebih banyak tenaga untuk menghadapi keadaan ketika tersebut. Okey, ini adalah satu contohlah macam mana hormon kelenjar adrenal merembeskan hormon adrenalin untuk membantu kita, wanita tersebut dalam keadaan ketika tersebut. Okey. Jom tengok soalan yang seterusnya iaitu nombor 5 dan terakhir. Okey, seseorang yang tinggal jauh dari laut menghadapi satu masalah kesihatan yang mana kelenjar endokrin pada lehernya bengkak. Terangkan bagaimana orang ini menyelesaikan masalah kesihatan ini. Terangkan keterangan anda perlu berdasarkan aspek yang berikut. Okey, yang pertama ialah A tu. Kita tengok A tu. Kena pasti masalah tersebut. So, masalah dia apa? Ni tadi yang popular kat Syarul tadi. Apa tu, penyakit apa tu, Syarul? Yang kat tengkuk tu, Syarul? Syarul? Apa dia, sir? Yang kat tengkuk tu, yang tadi banyak engkau yang jawab. Apa nama yang penyakit yang kat tengkuk tu? Goiter. Goiter. Alright, nanti saya tengok Bengkok. tunjuk. Beguk. Benguk. Beguk.
So orang tu mengalami masalah goiter. So terangkan masalah tersebut. Kelenjar thyroid pada lehernya menjadi bengkak disebabkan oleh kekurangan iodin dalam darah. Okey. Macam mana dia dapatkan iodin tu? Sebab dia kekurangan makanan laut dalam pemakanan dia. So maka kelenjar thyroid perlu bekerja keras untuk merembeskan thyroksina yang diperlukan dan menyebabkannya bengkak. Okey. So apa penyelesaian dia? Makan lebih banyak makanan laut seperti ikan udang yang kaya dengan laut dengan iodin. Tambahkan garam iodin dalam pemakanannya. Biasanya nak senang kita pergi makan dekat restoran makanan laut kat Pulau Indah kan. Tapi kalau terlebih pun tak elok juga Dia tak boleh terlebih. Dia maksudnya kena seimbang. Tak boleh terlebih dan tak boleh terkurang sangat. Jadi goiter ni nak elaknya kena pastikan sentiasa makan makanan laut ni dengan cukup. Dan dulu kecil saya pernah kena sebab saya tak suka jenis makan udang. Dulu saya tak sukalah masa sekolah rendah dulu saya tak suka. Jadi nak pastikan korang mengelakkan mengalami masalah goiter ni, pastikan korang makan makanan laut dengan cukup. Bukan kena pergi restoran makanan laut je kan, tak. Tapi makan dengan secukupnya. Okey, habis dah bab 7. Okey. So nanti habis awal lah kita So next class akan buat bab 8 pula. Itu bab 8 adalah kimia industri. Okey, nanti kita akan cerita kemudian kimia industri ni. Okey. Bab 8 pun sekejap je, tak banyak. Dia berkaitan dengan kimia juga. Okey, nanti kita sambung lagi minggu depan. Okey, cukuplah dulu untuk hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada Ada. Okey, nanti ingatkan sir lagi pasal korang ingatkan sehari sebelum pasal korang punya tarikh vaksin Vaksin. InsyaAllah. Kejap lagi nanti saya ingatkan kadang dulu. Okey, terima kasih semua. Bye. Terima kasih, sir. Okay.